Warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian ceramah ataupun sesi penerangan yang pertama yang disampaikan oleh saudara Arif Amran, iaitu wakil kepada calon kita. Dan sebelum itu kita ucapkan selamat datang sekali lagi untuk adik kakak yang sudi hadir mendengar ceramah ataupun sesi penerangan bersama dengan Pakatan Rakyat. Dan juga kita berkenalan dan kita melihat sendiri wakil yang PR tampilkan seorang wakil ataupun seorang calon yang bersih, insya-Allah. Bukan sebarang-barang orang, bukan main pilih-pilih aja kata orang, bukan buah hujung kata orang, tapi memang buah pilih dipilih tu, insya-Allah. Seorang peguam, orang yang mempunyai ilmu, bukan sahaja kata orang nak tahu hal dunia, tapi akhirat juga, insya-Allah. Seorang peguam syar'i yang boleh membela kita, bukannya orang sebarang-barang. Jadi percayalah, wakil PR kali itu insya-Allah akan mengalahkan Fadilah Haji Yusof. Boleh? Insya-Allah. Baiklah, sebenarnya kita terutamanya perempuan, apabila turun mengundi kadang-kala tak jangan ikut kata laki daknya. Oh dang katanya. Si boleh kita langkah selain daripada rajin. Dengar kata kami, IDC. Undi adalah hak kita. Kita si boleh dimonopoli. Kita si boleh diasut-asut macamnya. Kami orang datang tu bukan nak ngasut, tapi ingin menyedarkan bahawa banyak perkara-perkara yang si betul telah pun berlaku yang ingin kita perbetulkan sebenarnya. Untuk kakak-kakak kita, untuk makcik-makcik kita, turun undi. Si semestinya kita di rumah kita si tak apa-apa, tapi kita di rumah merasa dia nak suk-suk, kita kena angin, kipas angin, tiba-tiba tak nak. Si ada elektrik. Suk-suk, kita berbasuh, bersesah baju, tiba-tiba terputus bekalan air. Adakah ia dinamakan kenikmatan ataupun adakah ia dinamakan kesenangan yang diberikan oleh kerajaan dengan kita? Mun di rumah sidaknya sampai berlebih-lebihan api. Sampai kata orang sampai pokok pun diberi api. Apa kenalah rumah kita, dedah anak kita 5-6 orang nak belajar. Kadang-kadang api malam sampai rabun mata. Ingat. Kita mengkata orang sihalah kutuk dah tua, esok usak dah mati. Malas aku nak ngundi dak lain mana-mana le bawa turun ngundi nisik. Tapi ingat kita ada anak, kita ada cucu, esok usak macam ni nasib sidaknya. Kita bila dah mati masuk dalam kubur, kita sudah apa pagi apa yang berlaku. Tapi sanggupkah kita meninggalkan anak kita, generasi kita dengan satu kehidupan yang amat sakit, yang amat mengerikan? Ingat, kita perlu perubahan. Sama juga dengan peredaran masa. Dulu orang makai apa? Orang makai timbang. Ada cerita timbang. Timbang saya. Orang makai timbang dacin dengan saya. Kini tu ada orang makai dacin lagi. Pergi tu orang sepemol saya. Dan orang nukat apa tak nimbang tak kacang, nimbang tak minyak sapi ke apa begitu. Orang ada makai dacin tak kena lagi. Kini tu zaman teknologi, zaman digital. Saya ada orang makai timbang. Timbang macam ni lagi nak. Dah saya dah layak di Siam Museum Sarawak. Jadi apapun saudara, kita kena ubah. Jangan takut. Masalah orang kita tu sebenarnya, kita takut gila nak bangkah selain daripada timbangnya. Jangan takut. Selagi kita orang takut, selagi kita orang apa, si berani, selagi ialah kita berada di takut yang lama. Selagi ialah kita gitu aja. Selagi ialah kita kadang-kadang terang, kadang-kadang si terang. Selagi ialah jeraya-jeraya kita tu berlopak-lopak. Bila jeraya berlopak-lopak, ingat anak kita nak pulang sekolah, nak pergi sekolah dini hari, hari bahari balik, petang, teruguk kah apa kah, ingat. Mungkin kita semua menang diri kita, kata diri kita dah tua. Anak kita esok, ingat nasib anak kita. InsyaAllah. Boleh berubah kali itu, saudara? Boleh. InsyaAllah boleh. Untuk buktikan perubahan kita. Kita bukan menzalimi orang, tapi kita mau perubahan sebenarnya. Kita bertukar dengan cara yang baik. Melalui turun mengundi 5 hari bulan tu, pangkah Pakatan Rakyat, pangkah Ahmad Nazif Johari. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Baiklah, seterusnya kita persilakan penasihat PKR kita, iaitu orang lama yang sentiasa, walaupun orang lama tapi semangat yang sentiasa diperbaharui. Untuk itu dipersilakan Tuan Haji Wan Zainal Wan Sanusi untuk sesi yang seterusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang saya alu-alukan dan kita raikan calon kita bagi
Putrajaya untuk pilihan raya umum yang ke-13. Anak anda kepada saya sebenarnya, sebab umurnya sama umur anak sulung saya. Anak anda Ahmad Nazib bin Haji Johari, yang juga saya muliakan Tuan Haji Johari, ayah anda kepada calon kita. Dan tidak lupa Colonel Abang Hamdan, seorang bekas pegawai tekanan tentera yang telah menyertai parti kita baru-baru ini. Nanti kita akan persilakan beliau untuk sama-sama memberi pandangan dan pendapat beliau. Adik kakak sekalian, Sungai Midin itu bukan tempat baru bagi saya. Saya rasa kawan-kawan di Sungai Midin itu, terutama sekali saudara Ibrahim Anwar, dulu juga kita pernah berkempen di situ, rumah tu juga. Jadi adik kakak sekalian, pilihan raya pada kali ini, pilihan raya yang ke-13 dalam sejarah negara kita, yang merupakan pilihan raya yang amat penting. Pilihan raya ini akan menentukan kita memilih di antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Rakyat. Sudah 50 lebih tahun Barisan Nasional berkuasa, dan pada kali ini, kalau melihat sejarah di dunia, sejarah parti-parti politik di negara-negara lain di dunia, kalau sebuah parti yang sudah menjangkau umur lebih daripada 50 tahun, maka ianya sudah hampir ke tahap untuk kecundang di dalam pemerintahan mereka. Jadi adik kakak sekalian, kita perlu membuat satu keputusan yang baik pada pilihan raya ini. Sekarang kita menawarkan, kita ada saingan, bukan macam dulu. Dulu hanya Barisan Nasional saja. Hingga kan mereka mengatakan, hanya Barisan Nasional saja yang boleh buat itu dan ini. Mereka lupa pada kuasa Allah. Jadi pada kali ini, bukan hanya Barisan Nasional yang mampu, kita juga dalam Pakatan Rakyat mampu memerintah negara ini. Mungkin lebih baik daripada Barisan Nasional. Kenapa saya kata begitu? Sebuah pemerintahan itu, sebuah kerajaan, mana-mana parti yang memerintah, kalau cakap tentang pembangunan, itu merupakan satu kewajiban. Tidak bermakna mereka itu bijak, ya. Tapi apa yang nak kita tampilkan pada kali ini, bukan hanya kita nak memerintah negara ini dan bawa pembangunan untuk kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat, tetapi beza kita dengan Barisan Nasional ialah kita akan memastikan di semua peringkat pemerintahan kita, rasuah dan salah guna kuasa itu menjadikan satu dosa besar pada kita. Bermakna berbeza dengan Barisan Nasional. Pemerintahan, kerajaan yang akan kita tubuh adalah sebuah kerajaan yang bersih dan memenuhi hasrat rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu berkata, yakni bakal Perdana Menteri kita yang ke-7, atau kita dengar betul-betul lah, kalau dalam Barisan Nasional, orang berebut-rebut nak jadi menteri, orang berebut-rebut nak jadi ketua menteri, berebut-rebut nak jadi menteri muda kalau di peringkat negeri. Sebab apa? Sebab mereka mikir, kalau mereka dah memegang jawatan, dunia ini mereka yang punya. Dia ajak cara hidup para pemimpin Barisan Nasional di seluruh negara tu. Kalau di Sarawak, menteri muda pun boleh punya rumah yang bernilai 4 hingga 5 juta. Belum lagi menteri tua yang kita nampak tadi di dalam skrin kita, yang mempunyai rumah 30 juta di Jalan Bakor. Ya, beza kelak. Beza yang akan kita lihat secara jelas di antara kepimpinan, di antara kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional dengan kerajaan yang dipimpin oleh Pakatan Rakyat. Ahmad Najib, insya-Allah kalau dia menang, dia akan megang jawatan penting. Saya sih beranilah nak madah, kerana saya bukan bakal Perdana Menteri. Tapi Ahmad Najib akan kita amanahkan dengan suatu kedudukan di mana beliau akan merupakan orang yang boleh kita percayai. Bukan orang yang akan menggarap apa jua harta yang ada di negara ini. Adik kakak sekalian,
dalam tahun 2009, laporan Badan Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah, ya, atau orang Sungai Bidin harus dengar betul-betul, 60% daripada projek-projek yang dijalankan di dalam semua kawasan MP artinya member parlimen atau kawasan ahli parlimen, 60% diselewengkan. Artinya, kalau projek yang bernilai 100 juta, 60 juta diselewengkan. Jadi persoalannya, saya pernah bertanya dalam pilihan raya yang lepas, yang di pilihan raya negeri yang ke-10. Saya tanya Saudara Fadilah, saya tanya Wan Junaidi, kenapa mereka membisu apabila sedangkan mereka tahu 60% daripada peruntukan untuk rakyat diselewengkan? Persoalannya, siapa yang menyeleweng? Mereka tidak tahu. Saya tidak yakin mereka tidak tahu. Kalau MSCC ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah tahu, takkanlah mereka tidak tahu. Ya, jadi ini apa yang nak saya tekankan di sini. Insya-Allah perkara seperti ini tidak akan berlaku kalau tuan-tuan beri kepercayaan kepada Pakatan Rakyat untuk memimpin. Jadi tuan-tuan dan puan, itu sedikit cebisan tentang apa yang kita nak buat, ya, apabila kita dapat diberi mandat untuk berkuasa. Adik kakak sekalian, senario sekarang, ya, saya nak beritahu. Senario sekarang adalah memihak kepada Pakatan Rakyat. Di Semenanjung, di Sabah, insya-Allah kita akan dapat cukup kursi untuk memerintah. Ini kita yakin. Sebab laporan-laporan daripada tentera, laporan daripada SB, laporan dari kajian-kajian yang telah dibuat oleh beberapa buah universiti menunjukkan keputusan pilihan raya PRUN ke-13 ini akan memihak kepada Pakatan Rakyat. Bermakna Pakatan Rakyat akan mendubuh kerajaan pada 6 hari bulan di Putrajaya. Insya-Allah. Ini kita yakin. Kita yakin benar. Tadi seorang penganalisa politik, ya, bagi tahu kepada rakan saya. Dia kata, walaupun dia sebenarnya, ya, ada sedikit memihak kepada Barisan Nasional, tapi tadi dia beritahu kepada rakan saya melalui SMS, ada pun mesej di dalam handphone saya tu, saya dapat saya tunjukkan di skrinnya. Apa katanya? Keadaan sekarang mengikut sumber-sumber yang dia dapati, Barisan Nasional dalam kedudukan yang dalam bahasa putih semakin very bad. Very bad artinya tidak baik, ya. Apa artinya? Dalam konteks pilihan raya ini, Barisan Nasional insya-Allah akan kalah dalam pilihan raya ini. Jadi yakinlah tuan-tuan, dengan adanya kerajaan baru di pusat, maka kita akan ubah keadaan di Sarawak melalui kepimpinan baru di pusat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ngembak kita bersama-sama pada malam ini untuk meyakinkan diri kita sendiri. Perjuangan ini adalah perjuangan suci, ya. Perjuangan ini adalah perjuangan yang tidak mudah, tetapi insya-Allah kalau kita istiqamah, kalau kita betul-betul, ya, fokus pada perjuangan dan matlamat perjuangan yang suci untuk membawa satu kepimpinan yang baik, yang lebih baik daripada Barisan Nasional di negara ini, insya-Allah kita akan mencapai kemenangan. Jadi adik kakak sekalian, saya memberi peluanglah kepada penceramah-penceramah lain, tapi hanya sedikit perkara saya nak nyentuh untuk akhirnya, ialah masalah BRIM. Saya tahu ramai orang di kawasan ini dapat BRIM, kata kita, ya. Jadi adik kakak sekalian, saya nak menyampaikan kepada kita, ya. Saya pernah baru-baru ini ikuti suatu majlis ilmu di sebuah masjid di kampung kita. Jadi dalam salah seorang yang hadir di masjid bertanya kepada ustaz yang berceramah pada malam, ya,
Yang kata ustaz, apa hukum BRIM dia? Soalannya mudah aja. Apa hukum BRIM? Ya, nak duit 500 ya. Jadi jawab ustaz ya. Kalau niatnya untuk memancing undi, haram. Dan orang yang nerima BRIM ya, kalau niatnya juga untuk membalas pemberian dia dengan beri undi kepada Barisan Nasional, orang yang memberi Barisan Nasional, orang yang menerima juga melakukan perkara yang haram. Rasuah orang memberi, orang yang menerima sama hukumnya. Jadi adik kakak sekalian, persoalannya ditanya lagi kepada ustaz, macam mana lah ustaz, macam kami dah menerima, senang aja katanya. Duit dia duit kita. Duit tuan-tuan, bukan duit daripada poket Barisan Nasional, bukan duit daripada poket Najib, bukan duit daripada poket Taib, bukan duit daripada poket Fadilah. Duit ia datangnya daripada kerajaan. Kerajaan artinya bukan Barisan Nasional. Kerajaan Malaysia dan Barisan Nasional adalah dua entiti yang berlainan. Ya, Barisan Nasional bukan kerajaan, kerajaan Malaysia bukan Barisan Nasional. Digunakan duit kerajaan untuk beri BRIM dengan tujuan untuk mendapat undi, itu adalah satu penyelewengan. Perbuatan itu satunya sudah salah, dan memberi rasuah juga satu kesalahan, dua kesalahan. Jadi bagi kita yang sudah nerima BRIM, saya siap dan nerima, si mohon, sebenarnya saya layak. Jadi si mohon, jadi kata Ustaz Mada, tukar niat. Kalau niat tadi terima nak undi Barisan Nasional, ya, seperti mana Perdana Menteri Barisan Nasional kata dengan sidak Cina, gua tolong you, saya kasih you ini, lu tolong gua. Artinya saya rasuahkan you dengan projek ini, projek itu, termasuk BRIM, you tolong saya, you undi parti saya. Ya, jadi tubah niat, saya terima uang ini kerana ianya adalah wang kerajaan. Saya orang yang layak mendapat uang ini, tapi saya tidak akan mengundi Barisan Nasional. Kalau kita ubah, insya-Allah uang itu jadi halal. Kalau tujuannya menerima ya, ngikut arahan sidak Barisan Nasional, mesti ngunti Barisan Nasional, hukumnya haram. Saya bukan ustaz, tapi yang cakap, yang beritahu perkara itu adalah seorang ustaz yang terkenal di sekitar Kuching tu. Jadi adik kakak sekalian, siapa yang dah menerima ya, jangan mengundi Barisan Nasional. Dia ajak kesimpulan yang boleh kita buat, ya. Jadi saya yakin semua rakan-rakan kita, adik kakak sekalian di situ yang ada menerima BRIM, ambillah. Itu hak kita. Ni Aziz kata, bagi kalkulator ambil, bagi songkok ambil, bagi talkom ambil, apa saja ambil, sebab itu hak kita. Dengan niat saya tidak menerima ini sebagai rasuah. Kalau kita menerima ya untuk membalas budi Barisan Nasional tadi, sedangkan duit ya adalah bukan duit mereka, maka kita telah melakukan satu kesalahan. Jadi rasa saya terima kasih di atas kesudian untuk memberi saya sedikit peluang pada malam ini. Jadi insya-Allah moga-moga dalam kesempatan selesai kita masih ada 4 hari ya. Masih ada 4 hari untuk berkempen. Mungkin kita boleh berjumpa di majlis-majlis ceramah yang lain. Jadi sekali lagi saya minta sama-samalah kita nukar kerajaan di Putrajaya daripada kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional kepada kerajaan yang dipimpin oleh Pakatan Rakyat, dan kita tukar Perdana Menteri daripada Najib Razak kepada Anwar Ibrahim, dan kita tukar wakil MP kita di Putrajaya itu daripada Fadilah kepada Aman Najib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.